Hai, Assalamualaikum. Uh, Nama Cikgu Sofian. Okey, Cikgu akan mengajar anda untuk tingkatan 1 subjek geografi. Okey, selamat datang ke kelas 1 Alfa untuk mata pelajaran geografi. Jadi untuk hari ini ya, kita akan belajar tajuk yang di belakang dulu. Cikgu tak ajar tajuk yang depan sebab tajuk-tajuk yang depan melibatkan kemahiran. Tajuk yang belakang-belakang ni dia lebih kepada mengingat. Okay? Jadi untuk anda ya yang mengikuti subjek geografi ini, kita kena tahu apa itu maksud geografi dulu. Apa itu maksud geografi dulu. Geografi ni bila kita istilah dia geo tu maksud dia bumi. Jadi geografi ni adalah kajian mengenai bumi. Gitu Bukan saja cerita pasal bentuk fizikal bumi ia juga termasuk dengan kegiatan penduduk-penduduk di bumi. Itu pun dikira geografi juga. Apa saja yang berlaku di bumi adalah dikira sebagai satu kajian tentang bumi. Okey. Untuk hari ini cikgu akan mengajar tajuk bab 12 dulu. Okey, bab 12. Anda dah ready buku teks? Anda tak boleh tengok je yang video cikgu ni sebab paparan dia kecil elok kamu buka buku teks sekarang tengok muka surat 132. Okey, kita akan cerita tentang sumber air. Okey, sebab apa tajuk ini adalah tajuk yang kamu hadapi setiap hari yang nampak. Jadi mudah untuk cikgu ajar berbanding tajuk yang melibatkan kemahiran-kemahiran mengukur arah dan sebagainya. Kalau tidaknya bab 1 arah. Tapi bab 1 ni kalau cikgu ajar pun mungkin hanya sekadar 1-2 topik je, tak cukup sebab yang selebihnya tu kena kemahiran anda sendiri. Okey. Okey. Untuk kali pertama cikgu akan ajar sebahagian topik dulu dalam bab 12 ini sumber air. Okey. Apa yang kita nak fokus pada kelas kita pada hari ini dua benda. Okey. Iaitu yang pertama jenis sumber air. Okey. Yang kita nak fokus ni yang ni. Okey. Kemudian satu lagi kita akan fokus yang kedua. Okey, yang kedua iaitu punca krisis air. Yang ni kita tengok banyak punca krisis-krisis air yang berlaku di negara kita. Okey. Mula-mula kita akan lihat dulu buka muka surat 134. Okey, 134 cikgu ajar sikit bagi nampak. Okey. Okey. Jenis sumber air. Okey. Kita sedia maklum sumber air ni dia bahagikan kepada dua jenis. Okey. Yang pertama kita panggil dia air permukaan. Ni dia air permukaan. Cikgu punya pen bukan tak mau. Kadang-kadang mau kadang-kadang tak mau. Okey. Jadi air permukaan ni maksud dia air yang berada di bahagian atas bumi. Di permukaan bumi. Okey. Jadi bila hujan turun jadi air ni akan mengalami beberapa proses dalam kitaran air. Kalau kamu ada belajar masa sekolah rendah kitaran air, maksud dia air daripada bumi disejat melalui matahari menjadi awan, kemudian awan turun balik menjadi air hujan dan pergi ke bumi menjadi air. Macam tu kan. Dia berpusing-pusing. Okey. Jadi apabila hujan turun,
air ni akan ada berapa proses, kemudian dia akan jadi dua keadaan. Satu dia panggil intersepsi, satu lagi infiltrasi. Apa benda dua ni? Intersepsi ni maksudnya air di bahagian atas, di permukaan bumi. Infiltrasi ni air yang di bawah bumi lah. Okey. Jadi air yang di atas bumi ni dia akan kalau kita tengok di di air terjun gitu, dia akan mengalir daripada anak-anak sungai situ sampailah ke sungai-sungai yang besar. Kemudian ada yang ke tasik. Itu kita panggil air di permukaan. Okey. Kemudian dan air-air ini akan berkumpul lah. Itu disebut dia masuk ke sistem saliran. Kalau tengok yang titik yang ketiga ni, dia akan mengalir ke sungai, empangan dan juga tasik. Okay. Jadi di negara kita ni sungai adalah sumber utama air kita, sebab kita banyak air. Itu kelebihan kita. Air ni bukan saja kita guna untuk kegunaan harian. Kita juga guna air ni untuk menjana kuasakan elektrik. Untuk juga mengairi sawah-sawah padi. Banyak fungsinya. Okay. Kalau kita ni negara-negara seperti Arab, air kurang. Okay. Jadi macam negara lain, dia ada kaedah-kaedah dia yang tersendirilah. Yang negara-negara yang kurang hujan ni. Okay. Kemudian air juga yang titik keempat, air juga adalah sumber utama untuk guna harian yang kita guna selalu di rumah kita. Industri ni kilang lah. Okay. Dan juga sumber pengairan bagi pertanian. Macam cikgu sebut tadi lah, untuk sawah padi dan sebagainya. Dan ada 150 lembangan sungai utama di Malaysia. Nampak negara kita ni banyak sumber air. Okey. Ini adalah yang color biru ni. Dia beri contoh air di permukaan kita ni ada dua, sungai dan juga tasik. Dan di situ adalah contoh-contohnya lah sungai-sungai yang ada di Malaysia. Ada banyak, cuma dia bagi beberapa contoh. Dan juga tasik yang ada di Malaysia lah. Okay. Dan tasik di Malaysia ni ada dua jenis. Kena tahu. Tasik kita ni ada dua jenis. Ada tasik semula jadi, ada tasik yang buatan. Senang cerita, kalau tasik buatan ni, dia biasanya bekas-bekas pelombongan lah. Macam contohnya Taman Tasik Taiping. Yang tu buatan. Dia asalnya bukannya daripada mula-mula memang dah ada. Itu buatan. Okey. Itu air permukaan. Jadi maksudnya bila air itu mengalami proses kitaran air. Okey, ni dia nak tunjuk ni. Gambar rajah 12.2 ni. Ini kita panggil proses kitaran air. Nampak tak? Anda nampak? Air berkitar daripada air bawah ni disejat menjadi wak air. Jadilah awan. Okey. Kemudian dari awan ni akan terkondensasi. Macam belajar sains pula kita hari ni. Akan turun ke bumi sebagai air hujan. Dan akan berlakulah dua proses tadi. Intersepsi dan infiltrasi itu. Okey. Jadinya air itu akan mengalir. Satu, dia akan mengalir di permukaan, nampak di anak-anak sungai ni, sampailah ke tasik. Kemudian satu lagi tu, ini yang kita masuk yang topik yang kedua ni, air bawah tanah. Dia akan masuk di bahagian sini. Okey. Okey, untuk air bawah tanah ni, dia air yang tersimpan di bawah lapisan batuan. Okey. Di batuan bumi, di bawah permukaan bumi. Itu titik nombor satu. Okey. Titik yang kedua, ada kira-kira 50 bilion simpanan air di bawah bumi. Tapi sebenarnya hanya 3% saja yang digali. Air bawah bumi ni senang ceritanya macam kamu tengok orang kampung kan pakai perigi, itulah dia, maksud dia ambil air di bawah bumi, tapi penerokaannya hanyalah sekadar 3%, tak banyak.
Sebab kita banyak menggunakan air di permukaan bumi, sungai dan juga tasik. Kenapa tak banyak? Kenapa tak banyaknya air bawah tanah ni kita gunakan, ya? Yang cikgu nampak, puncanya sebab itulah kos, banyak duit nak digunakan kalau nak korek air bawah tanah berbanding menggunakan air di permukaan bumi. Okey. Itu topik yang pertama. Okey, jadi anda kena ingat gambar rajah ini adalah dipanggil proses kitaran air ataupun dipanggil proses hidrologi. Proses hidrologi. Jadi untuk yang topik yang kedua, cikgu bagi 2 topik saja hari ini. Okey, punca-punca krisis air. Kita akan lihat satu persatu. Antara punca krisis air. Krisis air ni biasanya melibatkan air kurang, catuan air, ataupun pencemaran air. Air ada, tapi kotor, tak boleh guna. Itu pun juga adalah krisis air. Kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama, punca krisis air yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan. Okey, anda lihat nombor 1. Jadi hutan ni sebenarnya sumber utama untuk bekalan air bersih. Di kawasan-kawasan tanah tinggi ni sebenarnya itu adalah kawasan tadahan air. Tadahan air. Air ditadah di situ, lepas tu turun ke anak-anak sungai. Macam kita tengok air terjun lah. Datang daripada bukit kan. Jadi bukit tu adalah tadahan air. Jadi bila dah berlaku penebangan hutan, apa yang berlaku? Berlakulah hakisan tanah. Jadi hakisan tanah satu. Jadi tanah yang terhakis tu pula, tanah kan warna coklat. Jadi tanah yang terhakis tu pula turun bersama dengan air hujan masuk ke sungai, jadilah tanah tu termendap dan juga nampak kotor. Okey. Jadi itu punca dia. Kalau kita lihat di sini, penebangan hutan, titik yang pertama dia kata hutan adalah satu ekosistem yang penting sekali. Jadi titik yang kedua, penerokan hutan, maksudnya penebangan hutan lah. Penebangan hutan ni selalunya dia buat untuk kegiatan pembalakan, nak ambil kayu balak lah, nak buat perabot dan sebagainya, nak buat kayu gergaji, kemudian pertanian. Okey. Terpaksa kadang-kadang kalau kita tak buat, ekonomi tak berkembang. Jadi terpaksa juga buat. Sebab tu dalam geografi ni kita akan mengkaji macam mana nak memulihkan pula. Okey. Dalam bidang pertanian, kalau kita tengok ladang-ladang getah, kelapa sawit, paling senang tengok kita tengok di Kemaran Highland. Dulu penuh dengan kawasan hutan di bukitnya, di kawasan tanah tinggi. Sekarang ni banyak buat ladang-ladang strawberry, buat hotel. Jadi banyak kawasan-kawasan hutan ditebang. Jadi itu akan menjadi punca hakisan tanah. Kalau kita tengok ada kan tanah runtuh di Kemaran Highland, ada. Itu yang menyebabnya tu, puncanya daripada itulah. Proses pembangunan. Okey. Yang titik yang ketiga, pemendapan dan juga hakisan cerun, menjejaskan bekalan dan juga kualiti sumber air. Okey. Cikgu nak tengok pun kecil-kecil tulisan dia. Okey, jadi terjejaslah sumber air kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus fenomena cuaca. Anda buka buku teks tak? Anda buka buku teks boleh nampak jelas. Cikgu ni tengok pakai handphone saja. Okey. Jadi cuaca ni biasanya cuaca kemarau. Cuaca kemarau itu kita panggil El Nino. Dia ada dua. Kalau kemarau panjang dia panggil El Nino. Kalau banjir macam kita baru hadapi baru ni, dia panggil La Nina. Dia El Nino, La Nina. Nama lebih kurang sebab ini dia gunakan nama Latin daripada inilah. Latin apa? Spanyol punya nama, bahasa Spanyol. Jadinya
Ini adalah merupakan satu punca krisis air. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan lepas, krisis air di Selangor. Uh, Krisis air di Selangor, tapi air di Selangor bukan sebab kemarau, sebab punca lain, sebab tercemar. Okey, biasanya yang melibatkan kemarau ni hampir satu Malaysia. Satu Malaysia kurang air. Yang sampai kerajaan terpaksa mencatu bekalan-bekalan air. Mencatu ni maksudnya dia tak akan keluarkan air itu untuk semua tempat kawasan. Hari ni mungkin 2 kawasan saja. Besok dia buka 2 kawasan. Dia tak buka habis. Sebab apa? Di sungai dan juga di empangan biasanya dia ada meter penyukat dia akan sukat berapa tinggi air pada setiap masa. Okey. Dia akan tengok air tu semakin kurang ataupun semakin bertambah lah. Okey. Kalau kita tengok titik yang kedua, pada tahun 2016 berlaku fenomena El Nino, kemarau panjang di seluruh Malaysia. Titik yang ketiga, antara kesannya aras air menyusut. Aras air menyusut di kawasan empangan. Okey. Sampailah tahap kritikal. Okey. Jadi akan menjejaskan penggunaan air harian manusia dan juga untuk pertanian. Kerana pertanian pun tak dapat dijalankan. Okey. Punca krisis air yang ketiga, membuang sampah. Yang ini masalah attitude, perangai orang. Okey. Jadi maksudnya kita ni kalau buang sampah, buang di tempat yang betul. Okey. Jangan kata banyak main campak-campak je sampah di sungai. Bukan itu je, ada juga yang kelang-kelang yang membuang sisa-sisa toksik di sungai. Jadi air sungai jadi kotor. Yang tu bukan tak ada air, ada air tapi air kotor. Itu pun krisis air juga. Kalau kita lihat yang titik yang pertama ni, kebanyakan sungai kat Malaysia ni tercemar sebabkan sampah. Sampah daripada penduduk-penduduk di kawasan penempatan, tempat tinggal lah. Dan juga bahan buangan daripada kilang-kilang. Okey. Yang kedua, titik yang kedua dia, berdasarkan pemantauan alam sekitar, Jabatan Alam Sekitar, sebanyak 229 daripada 473 sungai. So, kita hampir 50, separuh daripada sungai di negara kita ni didapati tercemar. Okey. Jadi, tujuannya untuk kita sedar. Kita sedar tanggungjawab kita sebagai manusia, senang cerita, untuk menjaga alam sekitar kita. Sebab alam sekitar kita ni bukan untuk zaman kita hidup je. Kita kena fikir untuk anak cucu cicit kita juga di masa hadapan. Jadi, buanglah sampah di tempat yang betul supaya agensi-agensi yang berkenaan dapat membuat pembersihan yang sepatutnya. Macam kita lah, kita buang sampah yang betul, MPKK dapat kutip. Ini bila buang dekat sungai, MPKK nak kutip benda. Tak boleh, kita kena ikutlah peraturan. Yang paling cikgu tengok yang paling peliknya, selalunya manusia ni, kita lah. Buang sampah di tempat mana ada papan kenyataan. Dilarang buang sampah di sini. Dekat situlah banyak sampah. Itu yang peliknya manusia ni. Sepatutnya, yang mana ada signboard tu, janganlah buang sampah. Tapi di situ yang banyaknya. Sampai kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang bukan MPKK, ada pihak-pihak yang NGO yang berhati clearkan kat sampah tu juga. Lepas tu tengok ada lagi. Macam cikgu kat Candan ni lah. Ada satu kawasan tu penuh dengan sampah. Bila dah clear, ada lagi yang tak sedar diri. Okey. Kita teruskan yang ketiga. Lama-lama kalau ni pun banyak data digunakan. Okey. Permintaan tinggi dalam sektor industri. Kilang lah. Jadi banyak sektor perkilangan ni pun menggunakan air. Tambah-tambah senang ceritanya, sektor kilang-kilang yang buat minuman lah. Macam Coca-Cola. Jus. Semua menggunakan air. Jadi, dan industri ni semakin berkembang. Banyak menggunakan air. Kita tengok titik yang kedua,
Antaranya industri memproses makanan. Kata bukan buat yang jual air saja. Yang jual makanan pun perlukan air dalam kilang dia. Okay? Industri pembuatan, kalau welding pun kena guna air juga untuk penyejukan, dan juga sistem dan juga penyaduran. Okay? Penyaduran ni menyadur ni maksud dia apa? Menyadur ni bukan welding. Welding kimpalan. Menyadur ni melapisi logam dengan satu lapisan logam yang lain. Okay? Dan juga industri bahan kimia. Okay? Kosmetik. Pun guna air juga. Nak buat minyak wangi lah apa semua guna air. Ya? Kemudian, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Okay? Penggunaan baja kimia. Okay? Baja kimia dan juga racun serangga. Okay, kita tengok bila kita guna baja kimia dan racun serangga ni, kita kena ikut kadar yang sesuai. Okay? Maksud dia janganlah melebih-lebih. Sebab apa? Bila kita sembuh, tengok macam gambar ni, bila kita sembuh, macam ni gambar ni nampak, nampak boleh conteng sikit. Okay? Bila kita sembuh tu, apa yang berlaku bila musim hujan, tambah-tambah musim tengkujuh, dia akan membawa baja-baja kimia dan juga racun-racun serangga tu ke dalam sistem pengairan kita. Jadi secara tak langsung sistem airan sungai kita akan tercemar lah, mengalami pencemaran. Jadi kalau kita menggunakan racun serangga dan juga baja-baja kimia ni, gunakanlah mengikut sukatan yang disarankan, ikut bacaan dalam orang kata botol tu. Okey. Dan yang terakhir untuk hari ni, sebab 2 topik saja, kekurangan dan juga keperluan air ni disebabkan oleh peningkatan penduduk di Malaysia tu sendiri. Semakin lama penduduk Malaysia ni semakin bertambah. Ramai yang yang baby lahir, kan. Jadi semakin lama semakin bertambah. Okey. Jadi bila bertambahnya penduduk ni, maksud dia semua orang perlukan air. Jadi itu menyebabkan pengusaha sumber air ni perlu efisien, okey. Untuk menyediakan air bagi semua penduduk yang ada. Kalau kita tengok setiap tahun ada je taman-taman perumahan baru dibuat. Jadi semua ni menggunakan air. Jadi empangan air perlu membekalkan sumber air yang cukup kepada setiap rumah. Okey. Jadi ini pun yang memang tak akan tak membuatkan air akan menyusut juga. Jadi kita sebagai penduduk di negara kita ini, kita perlulah jaga kualiti air yang ada, supaya air yang ada ni dapat digunakan untuk semua rakyat di Malaysia. Kemudian dan proses kitaran air pun yang gambar rajah tadi tu berlaku dengan cantik, maksud dia berlaku dengan cantik, sebabnya air kita tidak tercemar. Okey. Jadi untuk tajuk ini cikgu bagikan nota ringkas. Okey. Kamu salin nota ringkas tu, dah siap salin dalam nota ringkas tu, kamu salin dalam buku panjang. Okey. Kamu gunakan buku panjang, lepas tu tulis hari dan juga tarikh, dan salin nota yang cikgu bagi tu. Okey. Nota tu cikgu ambil daripada buku teks, cuma cikgu buat ringkasan saja. Okey, kamu salin tu, lepas kamu salin, kamu snap gambar dia guna handphone, kemudian kamu hantar kepada link WhatsApp yang cikgu bagi nanti. Boleh? Anak-anak murid sekalian? Okey. Jadi itu saja pengajaran cikgu untuk hari ini dan juga sesi perkenalan. Ingat balik nama cikgu Sofian. Okey, kalau jumpa boleh panggil cikgu Sofian lah. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih semua. Harap-harap anda semua dalam keadaan yang sihat selalu. Okey, terima kasih.